Salam Malaysia Madani, saya Cimi Sanraj. Ribuan penduduk di utara Gaza terputus bantuan perubatan dan kemanusiaan. Ini selepas Agensi Pertahanan Awam Palestin terpaksa menghentikan operasi di kawasan itu selama 24 hari berikutan serangan berterusan Israel. Menurut agensi itu, anggota mereka turut menjadi sasaran rejim Zionis sejak 24 Oktober lalu, ia termasuk penahanan puluhan anggota kesihatan. Agensi itu menyeru organisasi kemanusiaan antarabangsa segera menangani kesengsaraan ribuan orang awam yang terperangkap di utara Gaza akibat serangan Zionis yang berterusan. Pertahanan awam juga menggesa tindakan segera untuk memulihkan operasi mereka dan mengaktifkan semula kenderaannya di Beit Lahia. Sejak 5 Oktober, tentera Israel melancarkan pencerobohan darat di utara Gaza dengan alasan bertujuan menghalang kumpulan pejuang Palestin Hamas daripada kembali membina kekuatan di kawasan itu. Bagaimanapun, pegawai Palestin mendakwa Israel berniat untuk merampas utara Gaza dan menjadikannya zon penampan dengan memaksa penduduknya berpindah. Serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah meragut lebih 43,700 nyawa dan menyebabkan semenanjung Gaza hampir tidak dapat didiami. Darurat kesihatan diisytihar di beberapa bandar di Pakistan dan India susulan jerebu. Bandar Lahore dan Multan dengan jumlah penduduk melebihi 18 juta orang paling teruk terjejas di Pakistan. Perintah Sekatan Pergerakan 3 hari seminggu dikeluarkan susulan jerebu mengandungi toksik menyelubungi wilayah paling padat Pakistan itu. Semua hospital diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga dan waktu operasi klinik dilanjutkan. Lahore dengan penduduk lebih 13 juta menjadi bandar paling tercemar di dunia sepanjang bulan ini dengan kualiti udara diklasifikasikan sebagai berbahaya. Beberapa bandar Asia Selatan lain, termasuk ibu negara India, New Delhi dan Dhaka di Bangladesh, turut menghadapi masalah sama. Kes Mpox di benua Afrika dilaporkan melepasi 53,000 kes. Data itu didedahkan Agensi Penjagaan Kesihatan Khas Kesatuan Afrika. Data itu didedahkan Agensi Penjagaan Kesihatan Khas Kesatuan Afrika. Setakat ini, 19 negara Afrika telah mencatatkan 53,903 kes Mpox dengan 1,109 kematian sejak awal tahun ini. Minggu lepas sahaja, benua Afrika mencatatkan 2,836 kes baharu, termasuk 461 kes disahkan dan 34 kematian baharu. Angka itu melonjak lebih 569% tahun ini berbanding jumlah tahun lepas. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC perlu mengiktiraf potensi sekutu bukan tradisional seperti Kesatuan Afrika, Amerika Latin dan BRICS. Itu antara gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membuat intervensi pada dialog informal pemimpin APEC bersama tetamu di Minggu Pemimpin Ekonomi APEC di Lima, Peru. Beliau berkata perkongsian dengan ASEAN, Kesatuan Afrika dan rangkaian digital rentas sempadan boleh mengtarifkan semula daya tahan global kita. Jelas beliau sudah sampai masanya untuk APEC dan BRICS memanfaatkan kelebihan bersama untuk membentuk semula struktur kuasa ekonomi. Melalui usaha bersama dan segerak, APEC dan BRICS berpeluang menyampaikan visi inklusif untuk pertumbuhan ekonomi yang memperkasihkan masyarakat di seluruh benua. Tambah beliau lagi, semua usaha merentas rantau ini akan membolehkan kalangan ekonomi APEC memanfaatkan sepenuhnya kelebihan inovasi kolektif, menguatkan sokongan kepada golongan yang paling memerlukan. Hutang luar Indonesia mencecah $427.8 bilion Amerika pada suku ketiga 2024. Ia mencatat kenaikan 8.3% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pengarah Eksekutif Jabatan Komunikasi Bank Indonesia berkata, walaupun mencatatkan peningkatan, paras hutang luar masih dapat dikendalikan. Nisbah hutang luar kepada KDNK Indonesia berada 31.1%. Sebahagian besar hutang itu adalah jangka panjang mencakupi 84.2% daripada jumlah keseluruhan. Sekian Dunia 10 dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Cimi Sanraj, Salam Malaysia Madani.